A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah. Pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 441, insya-Allah, dalam tafsir ringkas kita daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, kita pada pagi ini daripada bangunan yayasan berhampiran dengan Masjid Sultan Umar Ali Syaifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, pagi ini kita akan membaca insya-Allah pada muka surat yang kedua daripada surah Yasin. Surah Yasin, masya-Allah, adalah satu surah yang kita selalu baca, kita sayangi, kita ulang-ulang pada setiap hari, pada setiap ketika, pada setiap minggu. Alhamdulillah, pagi ini kita akan tengok apakah yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, sebagaimana yang telah kita baca semalam sebersedikit daripada surah Yasin. Pada hari ini kita akan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan core daripada surah Yasin ini. Surah Yasin ini, sebagaimana yang kita sebutkan semalam, ianya adalah berkaitan ataupun tema utamanya adalah berkenaan dengan al-istislam. Al-istislam iaitu apa? Iaitu tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menurut sahaja apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi oleh kerana kita ada 6 surah yang berbeza, bermula daripada surah Ahzab, kemudian surah Fatir, sekarang kita masuk surah yang ketiga, iaitu surah Yasin. Surah Yasin ini al-istislamnya adalah berbeza sedikit daripada surah yang sebelumnya, iaitu al-istislam apa? Iaitu al-istislam sebagaimana yang kita sebutkan semalam, iaitu al-istislam dalam dakwah, iaitu dalam menyampaikan Islam, dalam memberitahu Islam ni kepada manusia yang lain. Itu adalah tanggungjawab kita semua, bukan tanggungjawab badan dakwah sahaja, bukan tanggungjawab ustaz-ustaz sahaja, bukan tanggungjawab ulama sahaja, tetapi setiap orang mestilah menyampaikan mengikut apa yang dia ada. Balighu anni walau ayah, Nabi beritahu. Dan dalam surah ni kita akan dapati bagaimana salah satu daripada cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan mengenai satu kampung, iaitu di mana satu kampung, satu negeri, kita boleh katakan negeri atau boleh kampung. Jadi bagaimana peristiwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan beberapa rasul, ataupun nanti kita akan tengok macam mana pendapat-pendapat ulama berkenaan dengan perkara ini. Tetapi secara ringkasnya, kemudian ada seorang yang telah daripada bandar tersebut, daripada kampung tersebut, yang mana bersungguh-sungguh dia tak boleh dengar kalau ada orang yang tak setuju ataupun menentang ataupun ingin mengapa-ngapakan terhadap orang-orang yang membawa Islam. Jadi oleh kerana itulah maka dia telah memberitahu dan kemudian dia telah dibunuh. Itulah lebih kurang kita punya core kepada perbincangan dalam muka surat 441 pada pagi ini. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama melihat ayat demi ayat, insya-Allah, dan moga-moga kita akan dapat manfaat daripada ayat ini. Sebelum daripada itu, semalam saya telah ceritakan bahawa sedikitlah saya nak ceritakan tentang apa ni, Masjid Umar Ali Syaifuddin ni. Jadi masjid ini adalah salah satu daripada masjid yang saya rasa hebat dan cantik, dan dikatakan di Asia Pasifik, bukan Asia Tenggara saja, tapi Asia Pasifik adalah tercantik. Dia telah dibina pada tahun 1958, dan dulunya di Brunei Darussalam ini masjidnya berapa kali telah dibina, telah dihancurkan oleh penjajah-penjajah. Yang pertamanya dihancurkan oleh Sepanyol, dan kemudian semasa Jepun ada satu lagi masjid telah diroboh, telah rosak dan sebagainya, dan akhirnya ke bawah dulu Yang Maha Mulia yang terdahulu sebelum daripada ini, iaitu Sultan Umar Ali Syaifuddin, telah memerintahkan supaya dibina masjid ini. Pada ketika itu dibina masjid ini, semua bandar-bandar ni, semua ni bangunan-bangunan besar ni sebenarnya tak ada, tetapi ia telah dibina di tengah-tengah tu dengan satu bentuk yang sangat cantik. Sampai sekarang dia masih lagi utuh, hebat, dan bila masuk ke dalam, masya-Allah kan, dan domnya itu memang masyhur lah kan, masyhur lah, iaitu daripada emas. Jadi insya-Allah kan, bersama-sama kita pada pagi ini kita akan baca surah Yasin, masjid dan juga lain-lain tu, insya-Allah kita akan cerita sedikit demi sedikit berkenaan dengan latar belakang apa yang ada di negara Brunei Darussalam ini. Okey,
Kita akan baca pada mana ni, kita akan mulakan dengan ayat nombor ayat ke-13. Kita akan baca sehingga ayat yang ke-27 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bawakan contoh kepada mereka ni, kepada manusia ni kan, dan kepada kita semualah yang membaca Quran pada hari ini, iaitu kita dengar sekarang ni Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi contoh, membawa cerita. Jadi kita sebutkan bahawa history ni ialah history, cerita mereka kan, tetapi history ni tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling tepat, tidak ada yang paling betul, melainkan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, terutama hadis yang sahih. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu perkara, iaitu tentang apa? Iaitu tentang pengutusan kepada kampung, kepada satu kampung, kepada satu negeri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan kepada mereka ni apa ni, masalan apa? Ashabal qaryah, iaitu tentang apa yang berlaku pada orang kampung, orang negeri. Jadi apakah qaryah ini? Apakah kampung ini? Apakah negeri ini? Jadi kebanyakan daripada ulama tafsir mengatakan bahawa negeri ini adalah Antakya. Kalau sekarang ini disebut dengan Antakya, iaitu satu tempat terletak di dalam negeri Turki sekarang ni, di dalam negeri Turki. Tetapi dia masih lagi dalam kawasan berhampiran dengan Halep, iaitu Aleppo. Jadi kawasan yang berlaku peperangan sekarang tu kan. Tapi dia dalam negeri Turki, jadi penghujung di bawah negeri Turki tu. Dan jarak dia ni daripada Palestin, iaitu daripada Baitul Maqdis, lebih kurang ialah 700 km. 700 km. Kalau perjalanan dulu berjalan kaki mengambil masa lebih kurang 6 hari ataupun 7 hari. Maknanya sini ialah sangat jauh lah kan, bukan mudah lah kalau orang yang tinggal di Kelantan, di Kelantan tu sampai ke Kuala Lumpur ataupun lebih sikit lagi. Jadi saya nak ceritakan betapa jauhnya. Kalau daripada Brunei Darussalam ni mungkin sampai kepada sangat jauh lah, 1000 macam tu kan. Jadi maknanya mengambil masa senang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, ceritakan tentang bandar ini. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahawa sebenarnya ini bukan Antakya, tapi tu tak pentinglah bagi kita. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala kemudian selepas daripada itu izja'ahal mursalun, Allah Taala nak ceritakan, yang penting itulah ada satu bandar, ada satu negeri, kemudian Allah Taala utuskan, dikata mursal ni kemungkinan ialah rasul-rasul, kemudian ada rasul yang diutuskan di kampung tu. Tetapi menurut ulama-ulama tafsir seperti Jalalain, dia menyebutkan ialah mereka yang diutuskan sini ialah bukannya rasul, tetapi mereka adalah orang yang diutuskan oleh Rasul Nabi Isa alaihissalam. Iaitu Nabi Isa diutuskan di Jerusalem, sekarang ni Baitul Maqdis atau Jerusalem, kawasan tu. Kemudian selepas daripada tu dia berdakwahkan kepada orang yang di sekitarnya. Sekitar tu kita rasa macam sekitar 1 kilo 2 kilometer, bukan. Tapi kita bandingkan jarak tu di antara tu ialah memakan masa 7 hari perjalanan jalan kaki. Kalau sekarang naik kereta lebih kurang 9 jam. Itu kalau tak ada roadblock, kalau tak ada apa, kalau tak ada halangan dan sebagainya, kan tak ada jalan rosak. Tapi kalau dalam keadaan biasa 9 jam. Bayangkan 7 hari jalan kaki mereka tu pergi berdakwah. Jadi apa yang berlaku di Antakya ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu apa, iaitu iz arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bithalis faqalu inna ilaikum mursalun. Allah Taala ceritakan, kami utuskan seorang, tapi tak cukup 2 orang tak cukup, 3 orang. Fa'azzazna bisal. Azzazna tu maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan sini kan bahawa dakwah ni kena bergabung tenaga. Maknanya kita tak boleh buat seorang lah. Di sini ceritakan seorang rasul, 2 orang rasul, 3 orang rasul. Sama ada rasul tu ialah rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak disebutkan namanya, ataupun mereka ni adalah utusan yang dihantar oleh Nabi Isa alaihissalam ke kampung tersebut, ke negeri tersebut. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka menolak. Walaupun bertalu-talu dengan ramai seorang, 2 orang, 3 orang dihantar, mereka orang negeri itu tetap juga menolak.
Jadi apa yang saya sebutkan tadi iaitu apa? Dakwah ni perlukan kepada kesatuan tenaga, kita buat kerja sama-sama insya-Allah supaya apa? Ramai orang nak buat dakwah, ramai orang nak melakukan menyebarkan Islam, ramai orang nak bekerja, ramai orang nak memberi saham, ramai orang nak jadi volunteer. So tenaga-tenaga ni perlu dikumpulkan untuk bersama-sama sebagaimana apa yang berlaku dalam kisah di Antioquia ini. Kemudian qalu ma antum illa basyarum misluna. Allah Taala ceritakan jawapan orang-orang yang negeri tersebut yang menolak Rasul ni. Apa kata mereka? Alasan mereka. Allah ceritakan kepada kita ni, nak ceritakan tentang alasan. Bagaimana alasan ni kadang-kadang sama saja. Apa yang berlaku sejak daripada sebelum Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian selepas daripada itu sampai kepada hari kiamat, akhir zaman, macam itulah juga keadaan dia sama, hampir sama juga, iaitu apa? Mereka akan berkata apa? Iaitu ma antum illa basyarum misluna. Kamu ni apalah rasul-rasul ni kan, macam itulah dia katakan. Dia kata kamu ni manusia juga macam kami, makan, berjalan di pasar, demam, sakit, kahwin dan macam-macam. Kamu macam manusia, kamu nak mengaku kalau malaikat datang. Itulah alasan orang-orang yang sentiasa menolak Islam kan. Mereka ni akan kata begini gini. Sebenarnya mereka itu tak nak, tapi mereka akan cari alasan. Kemudian wa ma anzalar rahmanu min syai'. Mereka kata tak ada Tuhan tak turun apa-apa pun. In antum illa takzibun. Mereka takzib. Takzib ni artinya ialah mereka kata Rasul tu adalah dusta. Mereka kata utusan tu adalah pendusta. Kemudian apa jawab Rasul-Rasul tu? Apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bila kalau manusia menolak begitu, kalau manusia berkata begitu, apa yang patut kita katakan? Apa yang patut kita ni sebagai orang yang menyampaikan Islam ni katakan? Qalu Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kami tahu bahawa kami tahu bahawa Tuhan kami mengetahui. Tak apalah kamu menolak, tak apalah kamu kata kami ni menyeleweng, tak apalah kamu kata kami ni penipu, tapi Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu bahawa apa? Kami ni adalah memang betul-betul diutuskan sama ada dia tu adalah utusan Nabi-Nabi, sama ada dia tu adalah orang-orang yang diutuskan oleh Nabi-Nabi, Rasulullah, ataupun pendakwah-pendakwah pada hari ini, orang yang menyampaikan Islam pada hari ini pun begitu juga. Kita tahu kan, kita akan mengatakan bahawa kita tahu bahawa Allah tahu bahawa kami ni betul. Kami yakin Allah Ta'ala tahu. Kami yakin bahawa Allah Ta'ala tahu. Tak kisahlah kamu tolak. Kemudian wa ma alaina illal balagul mubin. Allah Ta'ala ajar, iaitu kata kepada mereka ni, rasailah bahawa sebenarnya kita ni tak ada kerja lain, tugas kami hanyalah menyampaikan saja. Tapi menyampaikan dengan apa? Al balagu al mubin. Menjelaskan, menyampaikan dengan jelas. Bukan menyampaikan saja kan, bukan sampaikan kemudian lari, tapi menyampaikan dengan jelas, iaitu sampailah orang yang mendengar tu faham, sehinggalah orang-orang yang kita sampaikan tu tahu apa yang kita nak sampaikan ni. Jadi of course lah, dengan bahasanya, dengan caranya, dengan tekniknya. Pada hari ni kan macam-macam kan. Kalau orang muda, macam mana cara supaya mereka ni faham, mereka ni sampai, mereka ni jadi benda-benda tu semua adalah benda-benda yang perlu tugas pada Rasul. Tapi selepas daripada itu, kalau mereka tetap juga menolak, so apa nak dikatakan? Kemudian seterusnya, qalu inna tatayyarna bikum. Alasan yang kedua, alasan yang kedua yang digunakan oleh penolak-penolak agama ni, orang yang tak nak terima Nabi-Nabi ni, orang yang tak nak terima Rasul-Rasul, orang yang tak nak terima ni, mereka akan kata apa? Mereka akan kata qalu inna tatayyarna bikum. Mereka kata bahawa bila berlaku apa-apa masalah, mereka akan katakan bahawa ni semua ni sebab kamu semua ni Rasul-Rasul ni punya kerja, kamulah yang merosakkan ni. Apa yang berlaku sebagaimana mengikut ahli tafsir dalam jalan lain, dia sebutkan isunya di sini ialah dia kata apa, iaitu apabila hujan tidak turun. Pada satu masa tu hujan tak turun, jadi mereka pun mengata apa, ni semua ni disebabkan oleh Rasul-Rasul ni, Rasul lah ni punya pasal menyebabkan hujan tak turun. Jadi tatayyarna bikum, kami merasa apa, bala, bencana, masalah ni adalah semua kerana disebabkan oleh orang kamu ni semua ni. Jadi apa suruhan Allah kan, apa yang mereka ancam, mereka bukan hanya sekadar tu, tapi mereka mengancam. Mereka kata la illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kamu tak stop, kami akan rejam kamu, kami akan belasah kamu, kami akan rejam. Tu rejam maknanya bunuh dengan batu kan, melontarkan kamu dengan batu. Wala yamassannakum minna azabun alim. Kami akan kenakan kepada kamu azab yang pedih. Nampak kan, mereka bukan sekadar main-main dah sekadar ni kan.
tapi mengancam akan kenakan apa-apa. Apa yang berlaku kepada Nabi penyampai-penyampai, pendakwah-pendakwah di zaman Nabi Isa alaihissalam sangat dahsyat kan. Mereka bukan hanya dibunuh biasa-biasa, tapi digantung, disalib dan dibunuh dengan sangat dahsyat Dan yang peliknya ialah pembunuh-pembunuh itu ialah daripada Bani Israel juga, iaitu banyaknya ialah daripada orang-orang Yahudi. Sebab itulah pertarungan di antara Yahudi dengan Kristian ini sangat dahsyat. Walaupun sekarang ni nampaknya macam ada kerjasama dan sebagainya kan. Tapi kalau dulu, mula-mula dulu kan, mereka yang banyak membuat apa-apa kepada golongan-golongan yang dianggap sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam ni. Kemudian apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan, apa yang dikatakan oleh mereka tu, apa yang dikatakan oleh dikatakan oleh utusan-utusan tu ataupun nabi-nabi tu, dia kata qalu ta'irukum ma'akum. Sebenarnya ta'irukum ma'akum, sebenarnya sebab yang berlaku bala bencana, masalah semua ni adalah sebabkan kekufuran kamu. Ada di situ disebutkan oleh ulama-ulama tafsir macam mahzuf perkataan mahzuf iaitu apa? Qalu ta'irukum ma'akum. Bala bencana ni, masalah ni sebenarnya ma'akum tu pada kamu. Pada kamu artinya ialah datang daripada kamu kerana kekufuran kamu itu, sebab itulah benda ni semua berlaku. Jadi apa yang berlaku pada hari ini lah kan orang kufur ni tak merasa mereka ni salah. Orang yang menolak agama, mereka tak rasa bahawa mereka ni salah. Sebab itulah apa yang berlaku, mereka tak kata. Kalau apa-apa berlaku, mereka akan kata kepada ini pendakwah punya pasal, ini sebab Islam punya pasal, ini sebab kamulah mengajak kepada Islam, inilah punya pasal. Bukannya disebabkan oleh kerana kejahatan mereka, kerana kekufuran mereka, bukan kerana tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa qalu ta'irukum ma'akum in zukirtum, iaitu ketika kamu diberi peringatan, in zukirtum, iaitu ketika kamu diberi peringatan. So ada mahzuf juga di sini Allah Taala sebutkan, iaitu mahzuf apa? Iaitu mahzuf ni artinya ialah seolah-olah dia tak disebutkan, tetapi sebenarnya dari segi bahasanya boleh difahami bahawa sebenarnya ada, iaitu apa? Ketika kamu diberi peringatan, kamu buat tak endah. Ketika kamu diberi peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu menolak ajakan nabi-nabi, ajakan rasul-rasul tersebut. Itulah dia. Itulah sebab menyebabkan ta'irukum bal antum qaumun musrifun. Kamu ni melampau. Kemudian seterus daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ialah apa dia? Iaitu tentang seorang lelaki. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki. Kalau kita kata dalam bahasa sekoyong-koyong, sekoyong-koyong tiba-tiba datanglah seorang lelaki min aqsal Madinah. Jadi Allah Taala sebut sini wajaa min aqsal Madinah. Aqsal tu artinya ialah jauh. Jauh tu ialah penghujung. Penghujung Madinah. Disebutkan di sini perkataan Madinah. Tapi di atas disebutkan al-qaryah. Jadi apa, ada qaryah, ada al-Madinah. Tapi ulama-ulama tafsir mengatakan disebutkan al-Madinah di sini menunjukkan bahawa kampung tu sangat besar. Kampung tu sangat besar, jadi seperti Madinah. Jadi dia Korea, bukan kampung, maknanya bukan kampung kecil tapi sebenarnya Madinah. Jadi di hujung kampung tu ada seorang lelaki yang kebanyakan daripada ulama-ulama tafsir menyebutkan namanya ialah Habib. Kemudian kerjanya ialah apa? An-Najjar. An-Najjar ni ialah tukang kayu maknanya. Jadi nama dia Habib, gelaran dia ialah An-Najjar kerana dia tukang kayu. Jadi orang panggil dia Habib An-Najjar. Jadi itu adalah mengikut pendapat kebanyakan daripada ulama lah, ulama tafsir. Tapi tak semua ulama tafsir bersetujulah dengan pendapat tu. Itu tak pentinglah bagi kita namanya, tetapi yang penting kat sini ialah kehebatannya, keyakinannya. Dia beriman. Bila menurut ceritanya, apabila ancaman dikenakan oleh penentang-penentang Nabi tadi, penentang-penentang Rasul tadi tu, tersebar semua satu kampung tu, tersebar satu negeri tu, sehingga semua orang tahu dah ancaman yang dibuat oleh orang-orang yang nak membunuh Nabi-Nabi tu, nak membunuh Rasul. Tiba-tiba dia ni tahu, dengan segera dia telah yas'a. Allah Ta'ala sebut sini yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a tu artinya ialah berlari, datang dengan segera, datang dengan cepat. Bukan main-main, terus datang dengan cepat ke situ, ke tempat tu, berjumpa dengan orang ni. Apa dia kata? Jadi pengajaran daripada sinilah, iaitu menunjukkan apa? Ulama-ulama tafsir sebut, bukan saya, iaitu seperti yang disebutkan oleh Syekh Tantawi dalam Al-Wasitnya, dalam tafsir Al-Wasitnya, dia katakan bahawa pengajaran yang kita patut ambil daripada sini ialah apa? Setiap orang apabila tahu adanya penentang-penentang, orang yang tak suka kepada dakwah, sepatutnya dia tak boleh duduk diam.
Tak boleh dia hanya berbeluk tubuh di rumah. Dia tak boleh dia hanya sekadar mendengar saja, mendengar berita, membaca media sosial, mengetahui saja tapi tak buat apa-apa. Tak, dia mesti buat apa-apa. Dia kena do something. Dia kena buat apa-apa. Apa sekadar yang dia mampu buat. Kalau dia mampu bercakap, dia mampu menulis, dia mampu beri sokongan, dia mesti katakan sesuatu benda apabila adanya penindasan berlaku kepada orang-orang yang nak buat baik ni. Tak boleh dia diam. Jadi jadilah seperti Habib An-Najjar. Jadi Allah Subhanahu taala sebut kat sini kan, dia kata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul. Kenapa kamu tak nak ikut? Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Dia bagi alasan. Alasannya apa? Alasannya maknanya logik kan. Di antara benda logik yang Habib An-Najjar ni, lelaki ni cakap kepada orang-orang yang nak kacau, nak ganggu, nak bunuh para rasul ni ataupun para utusan ni, dia kata apa? Mereka ni ada minta upah ke? Kalau dia minta upah, menyusahkan kita kan. Kalau dia minta sesuatu benda yang akan ni, maka kita akan kehabisan duit dan sebagainya. Tapi dia tak minta apa-apa pun. Apa itu? Kenapa susah sangat? Sedangkan mereka ni, apa yang diajak oleh mereka, mereka ni muhtadun, mereka ni memang betul-betul, mereka apa yang diceritakan oleh mereka tu betul kan. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian ada juga di situ dikatakan oleh ulama tafsir yang mahzuf, iaitu apa? Selepas daripada dia berkata begitu kepada kaumnya tu, kepada orang di negeri tu kan, kepada kaum dia lah kan, orang kampung dia tu, orang negeri dia tu, kemudian mereka ni bertanya lah, awak ni beriman juga ke? Awak ni ikut rasul-rasul ni juga ke? Awak ikut apa yang mereka ajak ni? Jadi jawapannya ialah pada ayat yang ke 22 tu. Itu dijawab apa? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tak patut sembahkan orang yang dia, iaitu Allah yang menciptakan aku? Itu maknanya kan. Itu kata-kata daripada Habib An-Najjar. Dia katakan wa ma liyala, kenapa aku tak patut sembah? Sepatutnya aku sembah dia lah kan. Aku sembah Allah lah. Allazi fatarani. Fatarani itu artinya khalaqani, yang menciptakan aku, yang menjadikan aku. Wa ilaihi turja'un. Dan kamu semua pun akan dikembalikan kepadanya. Kenapa tak nak sembah dia? Sembah Allah. Attakhizu min dunihi alihah. Adakah patut aku ambil Tuhan yang lain selain daripada Allah ni sebagai sembahan? In yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum. Yang mana Tuhan yang lain ni yang kita duduk sembah ni kan, kalau dia nak kenakan apa-apa masalah ke mudarat ke apa-apa, tak boleh tolak. Kalau dah kena kan, nak kena apa-apa, begitu juga sebaliknya. Apa-apa kebaikan kalau Allah Taala nak beri, mereka ni boleh tolak? Tak boleh tolak. Jadi wala yunkizun, mereka ni semua iaitu yang kamu sembah ni tak boleh menyelamatkan apa-apa. Hanya Allah Taala saja yang boleh menyelamatkan. Seterusnya, inni idzal lafi dhalalim mubin. Dia kata, kalaulah aku jadi macam tu, kalau aku sembah, aku ni sudah dalam kesesatan. Memang sesatlah aku kan. Ni jadi sekarang ni kan, perkataan sesat kan. Jadi kita ingatkan tak bahawa sesat ni ialah apa? Apabila kita tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bila kita ikut perintah Allah, kita menyembah Allah Taala, itu dikatakan sesat. Jadi jaga-jagalah sekarang ni kan. Dia orang kata ajaran sesat kan. Kalau pergi belajar kata ajaran sesat. Kalau tak belajar agama, itulah yang sesat. Dah boleh memungkinkan kita menjadi sesat kalau kita tak belajar, kita tak kenal Islam. Kalau tak kenal Allah Taala, itulah yang sesat, yang nyata sesat kan. Jadi sebab itulah maka kita kena belajar kan. Kita kena menghadiri majlis ilmu kan, di mana-mana saja kan, di masjid, balah ibadah, mana-mana ustaz, mana-mana yang nilah kan, yang berkaliber lah kan, maknanya ustaz-ustaz yang boleh diterima lah. Maknanya sepatutnya kita pergi belajar. Sangat banyak ustaz sekarang kan yang boleh diterima, yang boleh dipakai kan. Sepatutnya kita belajar. Jangan habiskan masa dengan benda-benda yang menghabiskan masa kita kan. So kita tengok sekarang ni apa dia katakan lagi kan. Dia kata inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wahai kaumku, dengar ni, aku beriman dengan Tuhanku. Dia kata okey, bila dia isytihar macam tu, bila dia declare macam tu, apa kata dia? Qila dukhulil jannah. Tiba-tiba ayat yang ke-26 ni tiba-tiba dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Tadi cerita beritahu kepada kaum dia, tiba-tiba kata masuk dalam syurga. Jadi di dalam ayat ini, di antara ayat 25 dan juga ayat 26 ini, ulama-ulama kata ada cerita lagi yang dimahzufkan, iaitu yang tidak diceritakan di sini tapi boleh difahami, iaitu apa? Mereka telah membunuhnya. Apabila mereka telah membunuhnya, terus dia ni masuk ke dalam syurga,
dan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam syurga. Qila dukhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar ni, masuk kamu dalam syurga. Begitu mudah, nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan benda ni dengan cepatnya, iaitu kan di antara satu, kita kata satu plot dengan satu plot tu kan, cerita ni pindah ni kan, dengan cepat tu nak menunjukkan apa? Bahawa kan orang-orang yang yang bekerja untuk Islam, untuk menyebarkan Islam, bekerja untuk menyampaikan Islam kepada manusia, mereka ini akan dimasukkan ke dalam syurga kan. Dan tapi syaratnya mestilah mereka ni berani kan. Jadi saya nak ceritalah pada penghujung ni, kemudian dia kata sikit lagi, qala ya laita qaumi ya'lamun. Setelah dia masuk syurga, dia kata, ish, kalaulah kaumku mengetahui. Tapi dia boleh cerita dah, dia tak boleh hantar mesej dah, dia tak boleh hantar WhatsApp dah, tak boleh hantar Telegram dah kepada kaum dia, tak boleh hantar Facebook dah kepada kaum dia nak berkata, tak boleh lah kan. Dia dah masuk syurga dah. Jadi dia hanya berkata, dia kata, oh alangkah alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang aku dapat sekarang ni. Kemudian bima ghafarali rabbi, dengan apa yang Tuhanku telah ampunkan aku, wa ja'alani minal mukramin, dan jadikan aku ini daripada orang-orang yang dimuliakan, iaitu dia dimuliakan, dia masuk syurga dan sebagainya. Jadi ada satu kisah lah yang terakhir insya-Allah pada pagi ni, iaitu kisah saya nak sebut tentang seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nama dia Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jadi bila sebut Ats-Tsaqafi ni, ertinya ialah dia ni daripada Bani Saqif. Bani Saqif ni ialah satu bani yang duduk di Taif. Jadi cerita ni dikatakan, cerita ni ialah berlaku, perbualan ni di antara beliau dan juga Nabi, ialah ketika Bani Saqif ni belum lagi jadi Islam, tapi dia dah masuk Islam. Nama dia apa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dia pergi kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku pergi untuk berdakwah kepada kaumku, iaitu Bani Saqif. Tapi Nabi SAW kata, aku takut mereka akan membunuhmu, nanti dia bunuh kamu nanti. Dia kata apa? Mas'ud ni Urwah cakap, dia kata, tak, dia kata mereka ni sayang pada aku, mereka ni gini, mereka ginilah. Maknanya dia ceritakan kepada Nabi, tak kisahlah, maknanya kaum dia tu baiklah dengan dia kan, kaum tu memuliakan dia, kaum gitulah. Macam okey, kalau macam tu Nabi kata, okey, pergilah kamu kamu pergi. Jadi dia pergi tu, tengok kan, saya nak cerita kat sini lah betapa semangatnya dia kan, Urwah ni semangat apa? Iaitu semangat dia ni, maknanya tak boleh nak tinggalkan kaum dia. Kalau dia tahu kaum dia tu belum beriman, dia nak pergi juga kan, walaupun dia tahu itu bahaya. Nabi cakap tu bahaya kan, aku takut mereka ni akan membunuh kamu. Tapi apa terjadi kan, dia pun baliklah, pergilah kepada kaum tu, menjadi nak menyampaikan Islam. Dia tengok ada Lata, ada Uzza di situ, kaum dia menyembah Lata dan juga Uzza. Jadi dia pun cakaplah, ini adalah tak betul semua. Apa yang terjadi, iaitu mereka telah merejamnya, melemparnya dengan batu sehingga terkena batu, lalu dia luka dan parah dan mati dan meninggal syahid. Jadi ketika berita ni sampai kepada Nabi SAW, Nabi katakan kepada apa yang berlaku kepada Urwah ini adalah sama seperti mana yang berlaku kepada Habib An-Najjar, iaitu dia telah mendakwah kepada kaum dia, kemudian dia telah dibunuh dan dia mati dengan lontaran batu tu. Jadi apa yang berlaku tu adalah sama, dan ertinya apa kan? Ertinya insya-Allah dia akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas semangatnya, di atas usahanya, di atas kerja, dan kematian tu adalah kerana untuk menyampaikan Islam. Jadi moga-moga dengan pengajaran daripada kisah ni pada hari ini, kita akan tamat di sini. Kita akan bersama-sama lagi insya-Allah dalam sesi di esok hari. Esok hari Jumaat insya-Allah. Dan untuk maklumanlah, hari Sabtu dan juga hari Ahad kita tak akan adalah sesi ni kan. Kita tak ada sesi ni sebab apa? Saya ada saya ada janji untuk ceramah di tempat lain. Jadi untuk Jumaat dan Sabtu kita tak ada, tapi kita akan ada ceramah live tajuk lain, bukannya tafsir. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang betul semua adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak betul tu daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.